Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan subjek ulum iaitu sirah. Okey, apa tajuk kita hari ini? Okey, tajuk kita hari ini ialah dakwah Nabi Muhammad. Baik, anak-anak semua bersiap sedia dengan buku teks untuk sebagai rujukan. Okey, sila buka buku muka surat 154. Okey, kita akan mulakan setelah anda semua bersedia dengan buku teks. Okey. Okey, kalau dah bersedia semua, jom kita mulakan. Okey, baik. Tajuk kita hari ini ialah dakwah. Jadi kita kena tahu apa maksud dakwah itu sendiri. Baik, sama-sama dengan Ustazah, jom kita sebut apa maksud dakwah itu. Okey, yang pertama sekali adalah menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat pada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Itu adalah maksud dakwah. Okey. Jom kita pergi ke seterusnya. Baik, dakwah berlaku dalam dua keadaan. Situasi dakwah dia berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama sekali adalah secara sulit. Yang kedua adalah secara terang. Jom kita tengok satu persatu. Baik, secara sulit dia berlaku di Mekah. Ya, dan dia berlaku selama 3 tahun. Ni Nabi dakwah secara diam-diam. Tak bagi tahu dekat orang, hanya berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengan Nabi sahaja. Keluarga dia, lepas tu kawan-kawan dia. Jadi dia berlaku selama 3 tahun di Mekah, dan dia punya kegiatan sulit itu berpusat di rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Baik, setelah 3 tahun Allah suruh Nabi untuk dakwah secara terang. Jadi dia berlaku dalam dua keadaan inilah, secara sulit dan secara terang. Okey, kalau boleh faham, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, baik. Gini adalah cara-cara dakwah. Cara dakwah terdapat dua cara, iaitu lisan dan perbuatan. Yang di mana kita tahu ialah lisan ialah kata-kata, yang perbuatan adalah kita punya tingkah laku. Baik, apa yang dikatakan sebagai dakwah secara lisan? Dalamnya adalah nasihat, tazkirah, dialog, bercerita dan berdebat. Yang mana kesemuanya ini kita sentiasa buat, dan awak selalu jumpalah dekat rumah. Mak selalu nasihat, kat sekolah selalu kena tazkirah, lepas tu bercerita tentang kisah-kisah lepas. Jadi merupakan dakwah secara lisan. Dakwah Nabi ketika itu adalah dengan cara begitu. Baik, yang seterusnya ialah secara perbuatan. Secara perbuatan ini tingkah laku Nabi selalu pergi berziarah, ziarah sahabat handai, tak kira lah tengah sihat ataupun sakit. Nabi akan sentiasa pergi ziarah sahabat-sahabat dan ahli keluarga. Sama juga dengan kita lah. Kalau bukan sebabkan pandemik ni, rajin juga kita pergi ke rumah saudara mara untuk tujuan ziarah. Baik, seterusnya adalah memberikan hadiah. Jadi sebagai dakwah secara perbuatannya, Nabi selalu memberikan hadiah kepada sahabat-sahabat pada ketika itu. Baik, lepas tu Nabi juga mengutuskan surat. Kalau tempat itu terlampau jauh, Nabi akan utuskan surat untuk sampaikan dakwah. Selain itu, Nabi juga hantar utusan. Hantar utusan tu macam mana? Hantar utusan tu Nabi hantar orang lah. Nabi hantar orang, iaitu ingat perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, kalau ingat perjanjian Aqabah pertama, apa yang berlaku ketika itu ialah kaum Aus dan Khazraj datang berjumpa Nabi untuk belajar agama Islam kan, untuk tengok siapakah ketua pada ketika itu. Jadi Nabi menghantarkan siapa sebagai utusan? Mus'ab bin Umair sebagai utusan kepada kaum Aus dan Khazraj, untuk mengajar agama Islam. Dia menunjukkan bukti Nabi Muhammad itu sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan pengembangan ilmu. Jadi begitu untuk berdakwah secara perbuatan. Baik, seterusnya yang last sekali adalah berakhlak mulia. Nabi Muhammad sangat berakhlak mulia. Dengan akhlak dia sahaja dapat membuatkan orang sangat tertarik dengan agama Islam, sangat tertarik dengan kepribadian seorang Muslim itu sendiri. Jadi ingat lagi salah kata, tak handsome tak apa, tak cantik tak apa, janji akhlak kena mulia. Okey, kalau faham kedua-dua cara dakwah ni, jom kita pergi kepada perkara yang seterusnya. Okey, baik. Setelah tamat dakwah Nabi secara sulit, Nabi berdakwah secara terang lah. Baik, setelah dakwah secara terang, confirm lah, mestilah mendapat tentangan daripada
kaum kafir Quraisy ketika itu. Baik, ini antara dalam muka surat 196 dalam buku teks ni, antara tentangan-tentangan yang Nabi terima yang sangat hebat ketika menjalankan dakwah secara terang. Baik, yang pertama kita mulakan satu-satu. Yang pertama kita tengok tentangan yang pertama ialah fitnah. Okey, apa yang dikatakan sebagai fitnah? Golongan kafir Quraisy ni menyebarkan berita tentang Nabi yang Nabi tak buat. Benda yang diada-adakan, padahal Nabi tak terlibat dalam perkara-perkara yang disampaikan itu. Okey, antaranya apa yang diorang sampaikan dan diorang sebarkan fitnah itu. Okey, Nabi dituduh sebagai gila. Dituduh Nabi sebagai seorang gila, dan dituduh Nabi buat sebagai ahli sihir. Katanya Nabi itu adalah ahli sihir, padahal itu Nabi menggunakan mujizat-mujizat yang Allah bagi, tapi dia katakan Nabi sebagai ahli sihir. Lepas tu dia kata Nabi adalah pendusta, iaitu penipu. Banyaklah yang disebar-sebarkan. Lagi apa yang dikatakan daripada Nabi ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Jadi apa yang dikatakan, apa yang fitnah yang disampaikan itu adalah sama sekali tidak benar. Maka ini antara jalan-jalan yang orang kafir Quraisy buat untuk bagi orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak mengikut ajaran agama Islam yang Nabi sampaikan secara terang. Baik, kita pergi kepada perkara yang seterusnya. Okey, baik. Tentangan yang kedua yang dilaksanakan orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin ketika itu ialah pemulauan. Apa yang dikatakan sebagai pemulauan? Awak selalu sebut palau. Palau. Jadi orang kita buat apa pun orang tak peduli kat kita. Jadi gitulah yang orang kafir Quraisy buat ketika itu, iaitu pulau orang-orang agama Islam ketika itu, iaitu dia orang buat satu risalah, satu kertas yang cerita, dia isytiharkan, dia buat pemulauan terhadap seluruh Bani Hashim. Bani Hashim ni semua Islam lah, ni kaum kerabat Nabi ni, dan Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib ialah kaum Nabi juga. Jadinya kedua-dua ini adalah golongan agama Islam ni. Pada ketika itu dia buat isytihar pemulauan. Dia buat satu kertas, dia tulis kat situ, kita isytihar pulau kaum Bani Hashim dan pulau kaum Bani Abdul Muttalib. Baik. Jadi apa yang dipulaukan ketika itu? Dia melibatkan sekatan. Apa yang disekatkan iaitu bekalan makanan. Jadi orang Islam tak dapat beli makanan. Pada ketika itu dia tak dapat beli makanan, dia tak dapat beli keperluan harian. Contoh, apa yang keperluan harian kita selalu beli? Contoh macam kita selalu gunakan pakaian, tak ada beli. Jadi disekat benda tu. Okey, jual beli pun tak boleh dengan orang Islam. Ada orang kafir conquer semua. Jadi orang Islam tak dapat buat benda-benda gitu. Okey, jadi yang seterusnya disebabkan itu kaum muslimin menghadapi pelbagai kesukaran dan derita sebab kelaparan. Dah tak dapat beli makanan, jadi laparlah. Berlakulah hampir 3 tahun macam tu. Jadi bukan tak dapat makan langsung, dapat, dia cucurilah. Maknanya adalah jalan yang Nabi buat agar semua orang dapat bertahan dan daripada kesukaran dan kelaparan tu. Jadinya ini adalah antara risalah-risalah orang kafir Quraisy tentang dakwah yang Nabi buat ketika itulah, iaitu pemulauan. Baik, kita pergi kepada tentangan yang seterusnya. Okey, setelah kaum kafir Quraisy menyebarkan fitnah, dia buat permulauan kepada kaum muslimin Mekah ketika itu. Tapi orang Islam pada ketika itu tetap bertahan, tetap mengesakan Allah, tidak menduakan Allah, tidak keluar daripada agama, tetap teguh. Jadi disebabkan dua perkara tersebut tu, jadi orang kafir Quraisy ni sakit hati. Jadi apa yang dia buat ialah menyiksa pula orang-orang Islam ketika itu. Bukan setakat orang Islam saja, Nabi Muhammad juga disiksa dengan teruk oleh kaum kafir Quraisy. Antaranya ialah Nabi Muhammad apabila berjalan, orang lontarkan batu sampai berdarah tumit Nabi Muhammad. Antaranya lagi diletakkan najis di belakang baginda ketika baginda tengah solat, iaitu ketika tengah sujud, letak najis atas belakang baginda. Tapi tak pernah menggoyahkan hati orang Islam ketika itu, tetap juga mengesakan Allah. Jadi ini antaranya. Tapi banyak lagi yang diorang buat bagi kita sakit hati, bagi Nabi Muhammad tak sebarkan
agama Islam. Okey, baik, kaum muslimin pula apa yang diorang buat dengan kaum muslimin? Diorang dijemur di padang pasir. Bukan setakat dijemur kat padang pasir, bagi pakai baju besi tu, jemur kat tengah padang pasir. Dah bertambah-tambahlah panasnya. Jadi apa yang diorang buat? Tetap juga mengesahkan Allah, bersabar. Tak apa, Allah, Nabi Muhammad pesan, Allah akan janjikan syurga bagi orang-orang yang sabar. Jadi dia yakin dengan apa yang Nabi Muhammad kata. Jadi tak pernah menggoyahkan langsung, jemurlah kat mana pun, buatlah apa pun, orang-orang Islam ketika itu tetap kuat. Baik, antaranya lagi diletakkan batu besar di atas dada. Ini yang dikenakan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah diletakkan batu besar dekat atas dada. Apa keluar daripada perkataan mulut dia? Hanyalah Allahu Ahad ataupun Ahad Ahad Ahad. Langsung tak goyahkan sikit pun hati Bilal bin Rabah untuk keluar daripada agama Islam. Jadi ini antara siksaan-siksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk mengurangkan kadar orang Islam pada ketika itu. Baik, ini adalah tentangan-tentangan yang hebat. Baik, kita pergi kepada tentangan yang seterusnya. Okey, baik. Yang seterusnya, tentangan yang terakhir ialah pembunuhan. Kalau awak tengok kat sini, makin lama makin kejam. Setelah diseksa, kaum muslimin juga ada yang dibunuh, ada yang terbunuh. Kalau orang Islam je dia bunuh, siapa Islam saja dibunuh. Begitu kejam sekali orang kafir Quraisy kerana taat dan setianya orang Islam kepada agama Islam. Jadi makin lama makin geram orang kafir Quraisy ni. Sebut je Islam dia bunuh, sebut je Islam dia bunuh. Okey, baik. Antara yang mati syahid pada ketika itu yang sangat menyayat hati adalah pasangan suami isteri, iaitu Saidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Okey, siapa kedua-dua ini? Kedua-dua ini adalah sahabat Nabi, antara orang awal juga yang masuk Islam dan antara orang awal juga yang menghuni syurga Allah. Wanita pertama masuk syurga adalah Sumayyah. Kuburnya berbau harum di syurga Allah. Kerana apa? Kerana mati dalam keadaan seksa dan Islam. Bagaimana Sumayyah dibunuh? Sumayyah dibunuh dengan ditusuknya tombak dekat kemaluannya. Jadi tak bertahan lalu mati, tapi dengan kata-kata di mulutnya hanyalah Allahu Ahad, tidak langsung goyah untuk murtad kepada Allah. Sama juga dengan Saidina Yasir. Saidina Yasir diikat tangan dan kakinya dengan kuda-kuda. Satu kuda diikat pada tangan kanan, satu kuda diikat pada tangan kiri, sama juga dengan kaki. Kemudian ditarik di tengah padang pasir yang panas. Lepas tu diseksa kuda-kuda itu dengan dibakarkan, dicocokkan dengan batang besi yang panas, lalu tercabut tangan dan kaki Yasir pada ketika itu. Lalu mati Yasir, Saidina Yasir dan Saidina Sumayyah sebagai golongan-golongan syahid yang terkorban dalam kekejaman kafir Quraisy pada ketika itu. Okey, jadi apa yang berlaku sangat-sangat menyayat hati. Yang paling lama makin kejam orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin Mekah. Baik, saya rasa cukup setakat itu sahaja. Berikutan dengan itu, tentangan ini nanti kita akan sambung lagi tentang bagaimana Nabi menyelesaikan dan membawa orang-orang Islam ini untuk berhijrah ke tempat lain, daripada kaum kafir Quraisy yang menentang ini. Nanti kita akan sambung pada kita punya pembelajaran pada akan datang. Okey anak-anak, cukup setakat ini sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.